Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna ila akhir lahzatin wa daqiqatin wa sa'atin wa yawmin wa lailati akhir syahr Ramadan. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Amin summa amin, fa amma ba'du. Saudari Suzi dan juga adik Sakir dan ahli jawatan kuasa surau yang lain, staf di MBI, hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan tahmid, mengucap lafaz tahmid syukur. Alhamdulillah, segala puji dan puja untuk Allah, kerana Allah telah mengizinkan kita untuk berada pada hari yang ke-9 puasa hari ini, dan kita boleh menyempurnakan ibadat tarawih qiyam kita malam sempurna, malam yang ke-9 sempurna. Kalau yang hadirlah, kita tarawih dah 9 malam, puasa hari yang ke-9 hari ini, tapi belum sempurna sebab sekarang zuhur tak berbuka lagi. Dan kita doa tadi, wa ballighna ila akhir lahzatin wa daqiqatin wa sa'atin wa yaumin wa lailatin akhir Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua, jemaah yang ada 6 orang lelaki, 3 orang perempuan, termasuk yang boleh dengar ini, sampaikanlah kami semua ila akhir lahzatin, ke ataupun kepada saat-saat yang terakhir. Lahzatin ni second yang terakhir, minit yang terakhir, jam yang terakhir, hari yang terakhir, walailatin, dan malam-malam yang terakhir pada akhir bulan Ramadan. Biar kita sampai 30 Ramadan nanti, kerana mungkin ramai yang tak sampai pada 9, yang meninggal semalam, ada yang meninggal kemarin, ataupun mungkin kita akan meninggal besok lusa. Kita tak sampai untuk menggamit, menggapai, mencari, mengejar 10 malam terakhir yang ada malam qadar. Sebab itu kita minta 2 bulan lebih sebelum Ramadan, 2 bulan 9 hari kita minta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Habis bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan dah masuk bulan Ramadan, berkatilah kami pada bulan Rejab, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Berkatilah kami pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita telah sampai pada hari yang ke-9, masih lagi kita minta supaya sampai ila akhiri, pada akhir hujung bulan Ramadan. Kerana pada hujung asyaratul awakhir Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, pada hujung akhir 10 Ramadan nanti ada 1 malam sahaja. Bukan 10 malam, hanya 1 malam sahaja yang dipanggil the night of power, Lailatul Qadri, the night of power, ataupun malam qadar, malam kemuliaan, malam ketentuan. Itu khairun min alfi syahrin, khairun baik, bukan sekadar better, more better than thousand months. 1 malam kita buat ibadat, kalau kita sampai nanti pada 21 kah, 23 kah, 25 kah, ataupun 27 kah, ataupun 29 kah, malam-malam iaitulah dihitung malam qadar. Ada pada hujung lah. Khairun, 1 malam yang kalau kamu dapat nanti lagi baik ataupun lebih baik, sama baik dengan 1000 bulan. 1000 bulan ni tak ada orang hidup. Kerana hidup baru 51 tahun. Kalau kira 1 tahun 12 bulan, 12 kali 5
12 kali 5. Baru 60. Tambahlah kosong-kosong tu. Baru 600 bulan. 600 bulan. Ni 1000 bulan. 1000 bulan ni bukan 51 tahun. 1000 bulan ni alfi syahri lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, artinya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. So yang tu kita minta doa sangat-sangat supaya kita sempat pada hujung nanti. Dan kalau kita dapat hujung, kita kejarlah malam genap ke malam ganjil 10 malam supaya kita dapat 1 malam lagi baik daripada 83 tahun 4 bulan. Kalau sebelum ni kita pernah dapat 9 kali malam qadar, tahun ni kita dapat tahun ke-10, tuan-tuan kali dengan 10. 83 tahun 4 bulan, tuan-tuan kali 10. Jadi jangka hayat ibadat tuan-tuan puan-puan macam 830 tahun. Yang kedua, Ana nak pesan juga untuk diri Ana dan antum-antum sekalian. Kalau jumpa malam qadar nanti, sama ada 21 ataupun 23, 25, 27 malam 1000 ataupun 29, maka jangan juga tinggal malam 22, 24, 26, 28 dan 30. Kalau kita pilih yang ganjil, takut kita terlepas. Sebab kita mungkin malam genap kita anggap tak payahlah datang, malam ni 26. Kita ingat 26. Padahal di benua sana, di ufuk sana, di sebelah sana 27. Kan kita tak sama. Beza kita di Timur Tengah sebagai contoh. Jadi kita mungkin 24 kita tak bersungguh. Padahal malam tu 25. Jadi untuk lebih bijak tahun ini, tak kira lah genap ke ganjil, yang penting asyaratul akhir Ramadan, 10 malam terakhir tuan-tuan buat ibadat. Paling-paling tidak dah dapat ibadat qiyam ini, tuan-tuan solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah. Secara umumnya hadis menyatakan man salla, barang siapa yang solat al-isyak, isyak ni semayang. Kalau baca al-asyak, dinner makan malam asyak. Kalau makan pagi breakfast, futur. Makan tengah hari lunch, tuan-tuan panggil ghadak. Iaitu futur, ghadak, asyak. Asyak itu makan malam, yakni isyak. Man salla, barang siapa yang sembahyang al-isyak fi jama'atin, dalam keadaan berjemaah. Mereka salat isyak berjemaah di masjid, kana adalah seolah-olah kakiyami nisfi lailatin, seperti dia qiyam separuh daripada malam. Adapun man sallal ghadah, ghadah disebut juga solat subuh, solat bil ghuduwi wal asal, solat fajar, fi jama'atin, dalam keadaan berjemaah, dia semayang. Kana kaman adda, adalah laksana orang itu melaksanakan apa dia? Kakiyami lailatin, seperti dia semayang seluruh daripada malam. Atau kamakal. So paling-paling tidak tuan-tuan solat maghrib, solat isyak, solat subuh secara berjemaah, dah dapat pahala secara maksudnya, iaitulah seperti kita qiyam. Sementara lagi kita bukan sekadar solat isyak dan subuh berjemaah, kita solat tarawih berjemaah. Kalau ada 20 tu buatlah 20. Semalam Surawana dekat dengan taman 20. Buat 20, 23 lah. Ada surau masjid buat 8 ataupun 11. Tunggulah, tak lama apa, pukul 10.30 habis. Tuan-tuan dapat bukan sekadar fadilat, kelebihan solat subuh seperti kita qiyam seluruh malam, solat isyak seperti kita qiyam separuh malam. Yang ni memang kita betul-betul qiyam dengan tarawihnya, dengan selawatnya, dengan witirnya. Tuan-tuan kalau dapat umpamanya, kita korban hanya satu malam di antara 365 malam satu tahun. Kita dapat satu malam kakak macam kita sedang melaksanakan solat tarawih 83 tahun. Kalau malam tu kita baca Quran, macam 83 tahun kita baca Quran. Kita mendirikan malam, contoh dengan istighfar, malam tu kita macam umur jangka hayat panjang istighfar 83 tahun. Kita buat ibadat malam tu macam kita buat ibadat 83 tahun. Cuba gambarkan kakak malam tu kakak buat kuih raya. Macam 83 tahun buat kuih raya. Rugi orang malam dapat malam Lailatul Qadar, kakak dapat malam Lailatul Bakar. Bakar lemak, bakar kuih.
Abang pun sama bawa family, orang Lailatul Qadar, kita dapat malam Lailatul Qamdar. Cari samping lah, cari itu 27 nak raya Syekh. Jangan sampai raya-raya juga, buat awal-awal supaya 10 tu tuan-tuan kita dapat malam Qadar. Jangan kita buat last minute. Dah kira lagi nak balik Kelantan ni, jam pula 13, 15, 18 jam. Tuan-tuan, dah malam tu kebetulan malam Qadar. Contoh, Quran tak sempat habis lagi, baru baca 27, 28. Kalau tidak 26. Sebab 4 hari itu sibuk. Nanti nak pergi Kamdar, tu bakar kuih, tu nak balik kampung, tu nak beli sampin. Jadi 4 malam terakhir kan kita sibuk. Kita baca 1 juzuk je, so habis baru 26 juzuk. 26 juzuk. Jadi tak khatam juga, sebab 4 hari itu kita tak sempat dah nak baca. So kalau bab Quran, bacalah tuan-tuan awal-awal, biar 20 Ramadan tu dah khatam dah. Sebab kita tahu dah hujung Ramadan memang sibuk dengan macam-macam dah. Berlalulah sudah Ramadan, kita Syawal kita rayakan. Jadi jangan begitu. Yang ni yang anak-anak pesan pada antum sekalian, terhadap diri anak sebagai intro untuk meraihkan Ramadaniyah sekolah pendidikan Ramadan. Adapun tajuk-tajuk lain yang tuan-tuan nak kupas, mungkin telah dikupas oleh muzakir, pemberi tazkirah pada pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-9 hari ini. Kalau tiap-tiap hari ada tazkirah tuan-tuan, ni dah 9 hari ni. Aku tuan-tuan boring dengan sebut benda yang sama. Jadi anak-anak keluar daripada tajuk, dapat sikit yang tu, motivasi, inspirasi, mengejar, iaitulah malam Qadar. Dengan isi pelbagai program lah. Hak tarawihnya, hak tadarusnya, tuan-tuan, hak witirnya, hak qiyamnya, hak infaknya, hak dermanya, hak sedekahnya, hak iftarnya, memberi makan orang berpuasanya. Buatlah semua sekali. Cuma nombor 2 dalam ni juga anak-anak pesan, jangan tinggal amalan-amalan mudah. Banyak hadisnya, tapi anak-anak sebut hak dah biasa buat. Yang ni hak mudah. Tak perlu tuan-tuan nak dengar fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Lepas selawat baru tuan-tuan bangun. Tak perlu nak dengar selawat, tak perlu nak ambil wuduk, tak perlu tuan-tuan nak tutup aurat, tak perlu tuan-tuan nak menghadap kiblat, tak perlu bersih badan dan pakaian. Sebab tu contoh tu semayang tu perlu tu. Kerana dia tak perlu sangat. Hak tu tuan-tuan bawa, ni tak perlu sangat, tak ada syarat yang ketat. Apa dia? Antara amalan-amalan mudah, Nabi suruh memperbanyakkan pada bulan Ramadan. Anak sebut plot yang kedua ni 4 amalan. Memperbanyakkan 4 amalan kakak. Wastaksiru fihi, naklah kamu memperbanyakkan padanya pada bulan Ramadan. Khususnya kalau dapat malam Qadar nanti, memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Sebelum ni kita banyak dah doa, tapi bulan Ramadan lagi banyak. Sebelum ni kita doa pendek, bulan Ramadan panjang. Kalau dulu kita doa seminit, yang ni bagi 3 minit. Kalau kita sendirian lah. Kalau jemaah ikut tuan-tuan imam, kerana di belakang ada ajuzah, ada makcik tua, ada anak-anak yang sedang menangis, orang nak jadi imam kena bijak. Tuan-tuan memperbanyakkan doa. Di antara waktu tidak hilang, tidak tolak doa, ialah as-saimu hatta yaftura. Salah satu la turaddu da'watahum, 3 golongan manusia akan ditolak doa mereka. Antara 3 itu as-saimu hatta yaftur, orang yang sedang berpuasa sampai dia iftar. Kita berpuasa tadi kan kurang lebih pukul 6:10 subuh, pukul 6 tuan-tuan sampai pukul 6 petang, 12 jam. Kita 7:25 contohnya. Jadi bukan 12 jam, 13 jam 25 minit. Dalam tempoh tuan-tuan menahan diri pada makan dan minum berpuasa itu, doa mustajab. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Salah satu la turaddu da'watum, antara yang pertama tadi as-saimu hatta yaftura. Aina tak nak kupas yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Nombor 3 da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Tapi nak kaitkan dengan kita sedang berpuasa, doa mustajab. Nabi suruh memperbanyakkan doa, jangan duduk bermalas-malasan. Dan kalau kita dapat doa pun nak kita minta. Nabi kata, hendaklah kamu doa yang pertama, wastaksiru, hendaklah kamu memperbanyakkan pada bulan Ramadan, khususnya malam Qadar, dan ketika detik dan saat waktu ini sampailah habis Ramadan nanti, dengan doa apa dia? Doa minta syurga. Fatas'aluna Allah al-jannah. Dalam banyak-banyak kita nak minta kakak, mintalah. Minta nak rumah baru, nak kereta baru. Tuan-tuan nak bini baru tu jangan kuat sangat. Tuan-tuan minta lah apa saja tuan-tuan, segala-galanya nak naik pakak,
Tapi nak sehat, nak dapat tanah, lok banglo, minta lah. Nak berlepas daripada belenggu hutang. Tapi dalam banyak-banyak permintaan permohonan, minta syurga. Fatas'aluna Allah al-jannah, minta kepada Allah jannah. Sebab itu tu imam baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mana-mana surau dan masjid lepas fadlan minallahi wa ni'mah ataupun subhanal malikil ma'bud, antara 4, antara 8, antara 12 tu kan, maka tu imam pilih di antara orang yang terpilih, minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. So memperbanyakkan mohon minta syurga kepada Allah. Yang nombor 2, wa tu'awwizuna bihi minan nar, minta berlindung daripada nar, api neraka. Jadi 4 amalan Nabi suruh minta doa masuk syurga, minta doa supaya jauh daripada api neraka. Sebab itu kok daripada dulu sampai sekarang anak duduk kat Mesir, balik Kelantan, balik Terengganu, duduk di Gombok ini, tuan-tuan doa itu yang dibaca. Bahkan tuan-tuan pun sama. Pergi ke Sepang, Kuala Langat, hampir sama, decentralizekan doa itu. Padahal banyak doa-doa lain, tapi hampir sama masjid. Lepas daripada angkat tangan, dia minta doa 4 benda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi suruh minta jauh daripada api neraka. Maka kalau dalam solat tuan-tuan minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas solat kan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah kan, kanan, kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ni kita baca setiap hari sebenarnya. Lepas daripada solat, paling di sebelah kanan minta syurga, paling ke sebelah kiri minta daripada api neraka. Untuk bulan Ramadan ditambah lagi. Lepas daripada tarawih tu tuan-tuan minta doa masuk syurga tu, antara tarawih dengan witir lagi panjang. Yang tuan duk aminkan, tahu tak maksud dia? Panjang tu. Panjang, wa bil imani kamilin wa ala sarir, panjang tu antaranya wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qa'idin wa bihurun 'ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabrakin wa dibajil labisin. Boleh baca labisin, boleh baca mutalabbisin. Panjang tu sebenarnya. Tok Iman tolong doa untuk kita masuk syurga. Kemudian sebab dia tarawih nak witir tu panjang sikit, pendetilan syurga macam mana, seolah-olah kita minta dah masuk syurga, pun dah hurai pula. Wa fil jannati dakhilin, dalam syurgamu kami masuk. Lepas tu kita nak kriteria syurga tu macam mana? Tuan-tuan duduk baca-baca, duduk sebut-sebut tu, cuma tuan-tuan mungkin tak faham. Cuba tengok sekali-sekala terjemahan tu. Wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qaidin, dan dalam syurgamu kami masuk, dan di atas sofa-sofa empukmu kami duduk. Wa bihurun 'ainin mutazawwijin, dengan bidadari-bidadarimu kami kahwin. Wa min sundusin wa istabrakin wa dibajil labisin, daripada pakaian yang dibuat daripada sutra, yang dijahit pula daripada benang yang halus, daripada perak dan emas. Labisin kami pakai, mutalabisin kami pakai. Wa min ta'amil jannati akilin, daripada makanan-makanan syurga kami makan. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin, daripada susu, laban tu susu, dan madu kami minum. Bi akwabin wa abari qawaqak simin ma'in, dengan gelas, dengan cawan. Dihuraikan satu persatu. Kita amin minta syurga detail, minta. Lepas daripada tu, ni tuan-tuan dalam lagi, minta daripada api neraka tu. Tuan-tuan nak makan, minta daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah kan. Ni minta syurga. Minta neraka, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salam di sebelah kiri. Sebelum nak bagi salam sunat kita baca lepas selawat Ibrahimiyah fil alamin innaka hamidum majid, 4 benda. Salah satu minta jauh daripada api neraka. Akak baca tak? Baca kan? Kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Kan? Dan aku minta jauh daripada azab api neraka, di samping azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Lepas tu kalau boleh satu lagi tambah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah minta tuan-tuan jauh daripada api neraka. Sebelum bagi salam sunat baca, ketika salam lagi baca lagi. Bahkan kalau wirid biasa tuan-tuan ulang sampai 3 kali ya bang, kalau tidak 5 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baru Allahumma antas salam tu. Bahkan tuan-tuan nak makan pun kalau hari biasa minta ada kaitan. Padahal nak makan cak kuih tiaw, nak makan macam-macam lobster, tapi ingat neraka lagi. Cuba baca doa zakir, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Jauh bebaskan daripada api neraka. Jadi minta banyak-banyak doa supaya dihindarkan daripada api neraka. Nombor 3, Nabi suruh fatastaghfiruna, memperbanyakkan istighfar. Ada 4 amalan Nabi pilih, antara amalan-amalan yang terpilih memperbanyakkan istighfar. Sebab itu di antara bentuk istighfar yang dibaca oleh tu imam ketika itu yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu asalnya Nabi ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminat. Isterinya tanya, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatil qadri ma aqulu fihi?" Apa pendapat Anda kalau dinda bertemu salah satu malam di antara malam-malam qadar? Ma aqulu fi, apa dinda nak kata? Quli, naklah kamu kata wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kamu kata begitu. Dan doa itu dibaca oleh kita. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka maaf, maka maafkan aku. Setengah-setengah tu iman ditambah, Allahumma innaka afuwun karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak ada masalah. Sifat untuk Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf. Halimun, engkau maha lemah lembut. Karimun, engkau maha mulia. Azimun, engkau maha agung. Tuhibbul afwa, engkau suka maafkan. Fa'fu anna, maafkan kami semua. Kita baca doa tu kan? 4. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lepas tu amin, sambung tarawih. Mungkin diadaptasi, diambil di antara doa-doa terpilih. Bukan ketika tarawih saja. Memperbanyakkan apa dia kat? Nombor 3, memperbanyakkan istighfar. Itu bentuk istighfar lah. Kalau tak tahu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tuan-tuan baca astaghfirullah. Boleh? Memperbanyakkan astaghfirullah. Nak sambung astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Zakir baca Allah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-dua boleh. Huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum. Sebab takut dak balas tengok TikTok tu salah awak baca. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah. Itu ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awak salah ni, salah daripada waris, dia kata. Padahal dua-dua betul. Tak payah balas baru tengok tu jadi duk main i'raq tu kalah. Semua tu imam baca salah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hak betulnya huwal hayya. Dia betul dua-dua, bacalah. Hak salahnya astaghfirullahalazim allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Oh tu baru salah. Jadi astagfirullah semuanya boleh. Kalau boleh abang baca sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar lagi comel. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada tuhan kecuali engkau. Panjang tu. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Dan aku mengaku dosa-dosa aku. Wa abu bi zambi. Faghfirli, kita katakan, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, faghfirli, ampunkanlah aku. Jadi bacakan perbanyak istighfar. Nombor 4 yang terakhir, fa syahadatu an la ilaha illallah, hendaklah kamu memperbanyakkan, iaitulah ucapan la ilaha illallah. Ini dipanggil zikir dan terpilih. Tadi doa yang terpilih, wirid dan terpilih, maka Nabi pilih syahadatul la ilaha illallah. Boleh kita berzikir subhanallah? Boleh. Alhamdulillah? Boleh. Allahu akbar? Boleh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Boleh. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim? Boleh. La haula wa la quwata illa billah? Boleh. Tuan-tuan berzikir dengan nama Allah 99, ya qahar, ya qahar, ya qahar? Boleh. Tapi di antara zikir terpilih kakak dan abang-abang, fa syahadatu an la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Kerana tidak ada zikir yang lebih afdal daripada zikir itu. Kita pun baca afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu imam baca sebelum tahlil tu, sebelum nak baca la ilaha illallah, banyak wiri, ayat kursi, amanah rasul. Sebelum tuan-tuan nak bertahlil la ilaha illallah kan tu imam baca hadis Nabi tu. Lepas astaghfirullahalazim 3 kali, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada tok bila jemaah ataupun tok imam sendiri jawab hayyum baqa. Betul, la ilaha illallah hayyum mawjud. Betul, la ilaha illallah hayyum maqsud. La ilaha illallah, la, yang baru sambung. Tuan-tuan biasa begitu kan, untuk menunjukkan iaitulah
ketika kita memilih zikir-zikir yang terpilih, tu imam kata afdalu zikri fa'lam, seafdal zikir hendaklah kamu tahu makmum sekalian, zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Jadi Nabi pun pilih zikir ni, kita tiru apa yang disebut oleh Nabi, seafdal. Fa syahadatu an la ilaha illallah, tidak ada kalimah yang lebih agung selain daripada kalimah la ilaha illallah, walaupun di sana hampir dengan lirik lagu Tam Spider. Rela ku pujuk, pernah menang anugerah juara lagu. Tuan-tuan panggil AJL anugerah juara lagu kan? AJL ni anugerah juara lagu. Pernah menang, kategori rock menang. Cuba nyanyi sikit. Rela ku pujuk kan? Tiada kalimah yang lebih agung selain daripada kalimah cintaku padamu. Itu lirik lagu. Tapi kita lirik orang Islam, tiada kalimah yang lebih agung selain daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Habis plot yang kedua. Plot yang kedua anda nak cerita harapan daripada saudari Suzy and the Gang. Sebab dia minta tajuk, maka anda raikan tajuk Ramadan 1. Tajuk kita nampak terpampang di sana, apa dia? Jemaah, akhlak buruk tanda lemahnya iman. Jadi tuan-tuan dapat 2 in 1 lah. Kalau boleh anda nak buat 3 in 1 macam Rejoice punya shampoo, tapi tak cukup masa. Plot yang kedua ini, iaitulah selain dapat Ramadhaniah, sedikit amalan-amalan sunnah untuk bulan Ramadan, dikaitkan juga, walaupun tajuk itu ada tajuk-tajuk khusus, tapi Ustaz nak kait dengan Ramadhaniah, keramadanan, kerana kita bersempena dengan bulan Ramadan. Tajuk kita apa dia, Zakir? Akhlak buruk tanda lemahnya iman. Apa berkaitan antara iman dan juga akhlak? Dan apa pula kaitan kita dengan Ramadan, bulan puasa ini? Tujuan Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Banyak tugas Nabi untuk mengajar cara beribadat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, untuk memperkenalkan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad, Allah ini esa. Tujuan Nabi diutuskan bukan sekadar untuk memperkenalkan Allah, mengajar cara beribadat, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka rukun Islam dalam pembentukan akhlak tidak boleh dipisahkan. Kerana dalam rukun agama itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itulah akhlak. Tuan-tuan belajar matan Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Syarafuddin Nawawi, Imam Nawawi, hadis 40 tu, tuan-tuan cari tajuk Islam, iman, ihsan. Itu yang dipanggil rukun agama. Jadi panggil hadis tu pun hadis Jibril. Sebab Jibril datang berupa dengan seorang pemuda, tanya tentang iman, tanya tentang Islam, tanya tentang ihsan. Ihsan itulah akhlak. Ini panggil rukun agama, ada iman. Iman itu dipanggil dengan akidah, dan ilmu tauhid dipanggil usuluddin seumpamanya kan. Amal soleh disebut dalam Quran, tapi amal soleh itu dipanggil di dalam Quran. Iman dipanggil nama dalam Al-Quran, surah An-Nahl tu, man amila salihan, barang siapa amal soleh, min zakarin aw unsa, daripada orang lelaki atau orang perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, maka Quran sebut iman, orang yang beriman mukmin. Amal soleh itu dalam masa fiqh kak, dia panggil syariat. So syariat, amal soleh benda sama, iman, akidah benda sama. So satu lagi namanya akhlak. So rukun agama ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada akidah, ada syariat, ada akhlak. So perkaitan akhlak dengan Islam tidak boleh dipisahkan. Rukun Islam dalam pembentukan akhlak, kerana Nabi bawa Islam, salah satunya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, dan aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nombor 2, iman dan perkaitannya dengan akhlak. Tuan-tuan, tajuk kita tadi kan, iman perkait dengan akhlak, sampai akhlak yang buruk tanda lemahnya iman. Iman tak boleh pisah dengan akhlak. Jangan kita kata, walaupun awak nampak dia akhlak tak elok, mulut longkang, mulut puaka, mulut becuk, mulut murai, mulut busuk, mulut akhlak panggil macam dengan beruh gelegar, dia takak je, dia panggil outspoken apa benda. Tapi dia baik tau. Kita komen begitu kan. Walaupun dia mulut longkang, mulut puaka, dia baik tau. Kadang-kadang pakaian, walaupun awak tengok dia pakai seksi, macam telanjang dia pakai tu, dalam rambut mandi air karat kan? Tapi dia baik tau. Kita komen macam tu kan. Baik dengan akhlak tak boleh pisah. Kita tengok komentar Nabi, akhlak buruk tanda lemahnya iman, tajuk kita kan. So akhlak baik tanda kuatnya iman.
Tajuk kita akhlak buruk tanda lemahnya iman. Kontradik daripada tajuk ini, akhlak baik tanda strongnya iman. So ada kaitan antara akhlak dengan iman. Cuba tuan-tuan tengok perkaitan di antara tadi Islam dengan akhlak. Yang ni kita tengok iman pula dengan akhlak, kerana agama itu ada iman, ada Islam, ada akhlak. Kita ambil perkataan mudah hadis Nabi berkaitan akhlak yang buruk tanda lemahnya iman. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah. Ni perkataan iman. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Kita lah semua. Kalian semua termasuk ustaz, muslimi muslimah. Apa kaitan dengan akhlak? Siapa yang beriman, iman dengan akhlak ni. Jadi Islam dengan akhlak. Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata benda-benda yang baik, benda-benda yang elok. Mulut ni kita kata haram jadah, tak baik tu. Mangkuk hayun, tak baik tu. Nate bewok, nate kera, nate anyi, nate babi, natang ustaz. Apa patut? Anak Kelantaniun, ambo anak jati Kelantan. Itu contoh-contoh cacian. Kalau abang KL kata apa dia kalau mencaci? Haram jadah. Nombor 2, mangkuk hayun. Nombor 3, betul lah tu. Jenis ni 2 patah, jenis carotan. Okey, nombor 2 ni kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, tabarakallah. Dua patah. Ni 2 patah namanya mencarut. 2 patah bermuji, bertasbih pada Allah. Mulut kita kata benda yang benar. Kalau kalian betul-betul berakhlak baik, mulut kata baik lah. Bukan mulut duduk sialan lu. Mulut kata benda baik. Akhlak tu. Tuan-tuan, kalau kita tidak boleh berkata baik, Nabi bagi 2 pilihan. Awil yasmut. Petua yang kedua Nabi berkata, awil yasmut. Bahasa Arab kata au. Arab kata au. Tuan-tuan kata atau. Masalah kata uat. Atau kamu pilih. Kalau kamu boleh berkata benar, kata benar. Sebab mulut kita ni ada boleh kata benar, ada boleh tak kata benar. Tuan-tuan punya pasal lah. Pasal kita ni tahulah. Pasal kita ni memang kalau cakap 10 patah jadi bala. Maka jangan cakap. Sebab yang kamu cakap tu bala. Tapi abang ni baik ni. InsyaAllah orang yang baik. Dia cakap 10 patah pahala. Beza. Ustaz cakap 10 patah bala. Abang cakap 10 patah pahala. Maka abang cakap kerana bercakap terdapat pahala. Ustaz jangan cakap lah. Sebab ustaz tahu mulut ustaz ni mulut puaka. Cakap saja dosa. Abang pula 5 patah pahala, 5 patah sia-sia. Abang cakap 5 patah saja. Kita tahu kalau kita cakap 10 patah perkataan, 10 patah jahat. Jangan cakap. Kalau kita cakap 10 patah semuanya baik. Silakan cakap. Kalau kita cakap 10 patah perkataan, 5 patah pahala, 5 patah sia-sia. Cakap 5 patah tu. Jangan pula jaga lagi teruk cakap 10 patah bahala. Bala dah. Tapi lagi dahsyat. Dia cakap 10 patah perkataan, bukan 10 bala. 12 bala. Sebab bala 10 dalam hati pun bala juga. Malah petaka juga. Lagi jahat. Hati pun busuk juga. Kalau tak boleh ni jenis mulut begitu, tuan-tuan ambil yang kedua. Nabi kata awil yasmut ataupun diam. So barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kata benda baik. Kalau kita tak boleh berkata benda yang baik, terpulang kepada lidah kita. Kita tahu kita jenis tak boleh kontrol lidah, maka kita cakap 10 patah yang baik. Tapi kalau 10 patah itu 5 saja baik, 5 lagi tak baik, cakap yang 5 tu. Faham ya? Kalau kita tak boleh, dia tak sama orang ni. Kalau dia cakap 10 patah baik, silakan cakap. Tapi orang ni kalau dia cakap 10 patah itu tak baik, jangan cakap. Sebab Nabi kata awil yasmut. Dik, contoh saja dik. Saya buat contoh saja. Awil yasmut, diam bah, diam. Diam tak tahu lagi, dia kata subhanallah dapat pahala. Dia kata apa dia tadi, haram jadah dapat pahala. Tapi dia diam, pahala pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Diam. Dan dia ikut Ibnu Abi Halah, Nabi diam ada 4 keadaan. Moga-moga menepati sunnah. Tuan-tuan dia yang pertama, Ibnu Abi Halah kata Nabi diam kerana sopan santun. Bagus, tuan-tuan diam semua, sopan santun kan. Kalau anda sedang ceramah bagi kuliah, tuan-tuan cakap, orang kata tak ada sopan santun lah, tak ada adab lah, tak ada akhlak. Tak ada adab tu, dalam mereka biadab lah.
Moga-moga tuan-tuan menepati sunnah kerana sebab satu. Yang kedua, diam kerana menghargai. Tuan-tuan diam kerana menghargai ilmu yang disampaikan. Kita baca hadis, kita kupas, tuan-tuan hargai, diam. Kalau ana duduk cakap kat sini bagi ilmu, tuan-tuan sembang kari kat belakang, tuan-tuan tak hargai. Nombor 3, diam kerana berhati-hati. Berhati-hati. Tuan-tuan kalau belum cakap itu berhati-hati, beringat. Imam Ghazali kata kalau ada pisau boleh lukakan kulit, maka lidah boleh lukakan hati. 10 tahun kita ingat lagi. Moga-moga tuan-tuan diam ni kerana berhati-hati, kerana menghargai, kerana sopan satu. Dan nombor 4, diam kerana bertafakur. Kadang-kadang kita diam bertafakur ni, afala tatafakkarun, tidakkah kamu fikir? Fikir je. Kalau aku cakap gini kecil hati, kalaulah aku buat begini nanti kena penjara. Jadi kalau dia fikir panjang, dia pun tak tikam orang tu. Tapi kalau tak fikir panjang, dia tikam. Lepas pada tu baru dia fikir. Sedangkan dia dah bunuh orang. Sebelum dia cakap tadi, dia fikir dulu kan. Dia, aku cerai engkau talak 3. Tak fikir panjang. Lepas daripada tu terduduk dia, menangis air mata darah pun tak boleh dah. Bini dah cerai talak 3. Talak 3 tu tak boleh rajuk dah, Cina buta lah jawabnya. Tapi kalau dia fikir panjang, fikir anak, sabar sebentar, dia pengen long term, selamat kita. Betul lah, kena fikir sebelum cakap. Melayu sebut macam mana dek? Akibat pulut santan binasa, akibat mulut badan binasa. Satu lagi, perahu bang, perahu. Ana bagi gambaran. Okey, terajak perahu boleh diundur. Sambung. Bagus, terajak kata binasa badan. Untuk menunjukkan hati-hati ketika bercakap. Betul bang? Jadi 4 tadi kita dah tutup kuliah. Diam kerana menghargai, diam kerana sopan santun, diam kerana berhati-hati beringat, diam kerana bertafakur. Bukan diam kerana berdengkur. Itu lain. Hadirin sidang jemaah, tutup sikit lagi kaitan dengan Ramadan pula. Akhlak, kalau kamu beriman, jaga mulut. Sampai orang tak boleh jaga mulut, Nabi kata perkaitan akhlak buruk, tanda lemahnya iman ini dengan Ramadan kita, malam yada' qaulaz dzuri, barang siapa tidak boleh meninggalkan kata-kata yang keji, ucapan-ucapan perkataan yang buruk, wal amala bi, dia buat perbuatan itu, falaisa lillahi hajatun, maka tidak berhajat Allah kepada an yada'a ta'amahu wa syarabu, dia meninggalkan makan dan minum. Allah tak berhajat. Sedangkan puasa itu nak Allah kata as-saumu li, puasa untuk aku, wa ana ajzi'u bi, aku sendiri memberi balasan untuk pahala puasa. Istimewanya puasa. Tapi tang kita puasa tapi tak boleh jaga. Ni bab mulut ni. Siapa yang tidak boleh meninggalkan ucapan yang buruk, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah hajat. Maknanya tak ada artinya pada dia meninggalkan makan dan minum. Tinggal makan minumnya, puasalah. Puasa saja tak dapat pahala. Perkaitan antara iman, antara akhlak, termasuk dengan puasa. Banyak perkara yang nak sebut, tetapi masa tamat, game over. Anda minta satu saja laluan diizinkan oleh pihak Suzi dan juga MBI. Sempena dengan bulan Ramadan ni, anda ada bawa tabung tahfiz di luar sana tu, untuk muslimat lalu boleh letak. Kalau tuan-tuan letak RM1, bolehlah beli air mineral. Kalau tuan-tuan letak RM5, boleh beli lebih sikit untuk iftar jama'i, majlis berbuka puasa untuk pelajar-pelajar hufaz. Anak penasihat tahfiz Darul Quran Nur Hasanah, Kampung Bukit Belimen, Kuala Selangor. Begitu juga untuk warga emas dan juga untuk madrasah. Ambil kesempatan memberi makan kepada orang berpuasa, pahala seperti orang yang berpuasa. Dan tambah-tambah yang buka puasa itu budak-budak hufaz, warga emas dan di madrasah lah. Tuan-tuan, anak bagi ke penutup, tuan-tuan boleh masuk syurga dengan mana-mana amalan. Antara 4 amalan mudah. Nabi kata masuklah kamu dalam syurga dengan melakukan 4 amalan. Yang pertama ialah jamu makan. It'amut ta'am ni jamu makan. Yang nak kita jamu adalah orang yang berbuka. Kalau tuan-tuan letak RM1, moga-moga RM1 anda beli buah tamar contoh, maka boleh dia buka puasa dengan buah tamar. Hasil impak sumbangan tuan-tuan, pahala seperti orang yang berpuasa itu tak kurang walaupun sikit. Sampai Nabi kata ittaqinnar, takutlah kamu kepada api neraka walau bisyikit tamrin, walaupun dengan sedekah dengan sebelah buah tamar. Kalau tuan-tuan nak banyak, letak RM2, boleh beli tamar, boleh beli air. Moga-moga kalau tak nak banyak lagi, tuan-tuan tak nak letaklah RM2. Tuan-tuan nak letak RM10 lagi, anda tak marah.
Waktu kata RM10, komang sepanah sangat orang Shah Alam, Cak Ayam. Saya tak nak letak RM10, saya nak letak RM50. Lagi yang nak letak marah. Tuan-tuan letak dalam tabung itu untuk iftar jama'i, dan ada 4 amalan tadi: memberi makan, menjamu makan, wa yutimuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman, memberi salam, budaya memberi salam, sambung silaturahim, dan satu lagi al-qaimu wan nasu yunamu, orang yang bangun malam saat orang lain tidur malam. Ada 4 amalan tadi: memberi salam, sambung silaturahim, bangun qiyamul lail, dan menjamu orang makan. Kalau kita amal, Nabi kata, masuklah kamu dalam syurga mana-mana pintu syurga yang kamu mahu. Cukup untuk tengah hari ini. Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan saya. Kita ketemu bulan depan. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa.